Ya bang, kenapa bang? Senang. Aku panggil daripada tadi. Kenapa kau tak jawab? Okey, orang tengah siap bang dapur lah bang. Rumah masih lengkap. Kau tak jaga ke rumah ni? Apa yang kau jaga rumah ni? Lengkap. Ada ganak dah tahu tak? Aku dah ganak aku masuk hari. Kau buat apa? Kau balik-balik kamu. Kau dah saya tak kau ke kau tau. Kau tak tahu kau boleh jadikan kau berita tak? Mana makanan? Ibu! Ibu! Tahu nangis. Untuk belajar, henti-henti. Ibu! Kanak-kanak merupakan anugerah istimewa dalam sesebuah institusi keluarga. Malah, setiap kanak-kanak ini merupakan aset penting buat negara dalam menentukan corak pembangunan masyarakat madani pada masa hadapan. Walau bagaimanapun, berita tentang kes penderaan terhadap kanak-kanak oleh ibu bapa dan penjaga sering dilaporkan oleh media arus perdana. Menurut Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara 2023, penderaan kanak-kanak didefinisikan sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Perkara ini bakal merosakkan kehidupan serta masa depan mereka, apatah lagi masa depan negara. Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara menggariskan 4 jenis penderaan kanak-kanak iaitu penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual serta pengabaian. Penderaan terhadap kanak-kanak yang berlaku ini mencerminkan bahawa runtuhnya nilai kasih sayang dalam sesebuah institusi keluarga dan masyarakat. Data seperti yang anda dapat lihat di atas ini merupakan data kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia bermula pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Dapat dilihat bahawa angka kes penderaan kanak-kanak ini semakin meningkat saban tahun iaitu sebanyak 5,578 pada tahun 2018 dan meningkat secara mendadak kepada 6,061 pada tahun 2019. Kemudian, angka tersebut meningkat kepada 6,114 pada tahun 2022 dan 6,144 pada tahun 2021. Manakala, kes tertinggi direkodkan sepanjang 5 tahun ini ialah pada tahun 2022 iaitu sebanyak 6,770 kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia. Kes penderaan kanak-kanak ini berlaku dalam semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang serta latar sosioekonomi individu terbabit termasuklah masyarakat B40, M40 dan T20. Angka yang terus meningkat ini amat membimbangkan dan sewajarnya diambil perhatian dan tindakan oleh masyarakat dan pihak yang berautoriti. Jadi, mengapakah isu penderaan kanak-kanak ini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat? Antara faktor penderaan kanak-kanak ini boleh dipecahkan kepada dua kategori terbesar iaitu berpunca daripada pendera dan juga berpunca daripada mangsa itu sendiri. Faktor yang pertama berpunca daripada pendera iaitu pendera mempunyai masalah rumah tangga atau perbelahan keluarga. Hal ini demikian kerana kes penderaan ini kebanyakannya dilaporkan berlaku dalam keluarga yang mengalami krisis rumah tangga. Kelemahan dalam berkomunikasi antara ibu bapa atau ibu bapa dengan anak-anak merupakan sebab perbelahan ini berlaku. Seterusnya menyebabkan kanak-kanak menjadi mangsa di depan mata untuk melepaskan amarah seperti memukul anak-anak yang tidak melakukan kesalahan demi melepaskan geram mereka terhadap perbelahan yang berlaku. Sikap melepaskan tempias kepada kanak-kanak ini berlaku kerana ibu bapa atau penjaga itu mengetahui bahawa kanak-kanak bersifat lemah dan tidak mampu melawan perbuatan mereka disebabkan oleh saiz fizikal mereka yang kecil. Faktor yang kedua berpunca daripada mangsa, iaitu mangsa merupakan anak tiri atau anak angkat. Hakikatnya, anak tiri atau anak angkat ini merupakan anak orang lain dan bukan daripada zuriat sendiri menyebabkan ibu bapa tiri atau ibu bapa angkat tersebut tidak memiliki fitrah perasaan kasih sayang kepada kanak-kanak tersebut. Keadaan tersebut menyebabkan kurangnya rasa tanggungjawab ibu angkat untuk memelihara kanak-kanak tersebut seperti anak sendiri. Seterusnya ialah mangsa tersebut merupakan anak luar nikah.
Penderaan terhadap kanak-kanak luar nikah ini berlaku disebabkan mereka ini dilahirkan tanpa kerelaan ibu bapa, menyebabkan ibu bapa cenderung untuk melakukan penderaan terhadap kanak-kanak tersebut. Malah, sejak anak tidak saf taraf ini dalam kandungan lagi telah menimbulkan tekanan sehingga mewujudkan kekecewaan kepada ibu bapa, apatah lagi setelah dilahirkan. Anak-anak sudah tidak meletakkan ibu bapa sebagai pelindung yang boleh diharapkan di dalam kehidupan. Bahkan, ibu bapa akan dianggap sebagai musuh yang ditakuti dan perlu dijauhi. Hal ini telah memberikan kesan yang besar kepada bangsa dera serta memberikan impak kepada pembangunan masyarakat madani. Jadi, antara impaknya ialah ketidakseimbangan antara kemahiran sosial, emosi dan juga kognitif. Dari segi kemahiran sosial, kanak-kanak yang mengalami penderaan mungkin menghadapi kesukaran dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka boleh menjadi kurang percaya diri, enggan untuk membina hubungan sosial atau bahkan menunjukkan tingkah laku agresif. Dari segi emosi pula, kanak-kanak ini mungkin mengalami masalah mengenal pasti dan mengendalikan emosi mereka dengan baik. Mereka boleh menjadi terlalu sensitif atau sebaliknya, mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang tidak sihat seperti dengan keadaan marah yang melampau atau penindasan emosi. Dari segi kognitif pula, kebimbangan, tekanan dan trauma boleh mengganggu proses pembelajaran dan pemikiran kognitif. Kanak-kanak yang mengalami penderaan mungkin mengalami penurunan prestasi akademik dan kesulitan dalam menumpukan perhatian serta menyelesaikan masalah. Ini telah menyebabkan perkembangan kanak-kanak dari segala aspek terbantut sekaligus memberikan impak yang besar kepada pembangunan masyarakat madani yang menekankan kemajuan individu dan masyarakat dari segi pemikiran, kerohanian dan juga kebendaan. Impak kedua ialah kanak-kanak akan melibatkan diri dalam kancah-kancah jenayah iaitu merokok, penyalahgunaan alkohol dan juga dadah. Kanak-kanak yang mengalami penderaan mungkin mencari cara untuk mengatasi tekanan dan kesakitan emosi yang mereka alami. Mereka mungkin menggunakan alkohol, dadah atau rokok sebagai cara untuk melarikan diri untuk merasakan lega buat seketika daripada penderaan tersebut. Hal ini demikian kerana mereka kurang prihatin tentang kesihatan dan kesejahteraan diri serta kurang menyayangi diri mereka kerana mereka merasakan bahawa diri mereka tidak berharga. Ini secara tidak langsung telah menjejaskan pembangunan masyarakat madani yang menekankan adab serta menyanjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam diri untuk meneraju negara pada masa hadapan. Jadi, dalam menangani kes penderaan kanak-kanak, semua pihak perlu bersinergi serta berganding bahu dalam memelihara dan mempertahankan hak kanak-kanak. Pihak pertama yang memainkan peranan ialah masyarakat yang merupakan agen sosial yang paling penting. Masyarakat hendaklah menjadi mata dan telinga kepada pihak kerajaan kerana mereka lah orang yang berada paling hampir dengan bangsa dan pemangsa. Iaitu mereka perlu prihatin sekiranya mereka melihat kegiatan jiran-jiran yang mencurigakan atau terdengar bunyi kanak-kanak meraung tanpa henti pada setiap hari. Mereka perlulah menyiasat perkara tersebut dan sekiranya benar ia merupakan kes penderaan, masyarakat hendaklah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berkuasa dengan kadar yang segera. Laporan perlu dibuat kepada pihak berkuasa agar kanak-kanak dapat diselamatkan dengan lebih cepat sebelum terjadinya perkara-perkara yang lebih teruk dan tidak diingini. Selain itu, masyarakat juga hendaklah memanfaatkan media sosial untuk kepentingan komuniti setempat. Sebagai contoh, jiran tetangga hendaklah membina satu kumpulan di aplikasi WhatsApp bagi mengetahui perkara semasa yang berlaku. Di samping merapatkan ukhuwah dan menjamin keselamatan apabila sebuah komuniti yang perhatian dibina, tiada ruang untuk penderaan berlaku. Jelaslah bahawa dengan menjadi masyarakat yang peka dengan keadaan sekeliling, ia membantu membendung penderaan kanak-kanak daripada berlaku. Seterusnya ialah pihak berautoriti hendaklah memainkan peranan sebagai agen sosial bagi membendung isu penderaan kanak-kanak ini. Badan berautoriti seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat perlulah memperkasakan penghayatan akidah dan pengamalan adab keluarga Islam serta penglibatan masyarakat dalam seminar-seminar keibubapaan dalam melahirkan keluarga yang sejahtera. Dengan adanya sifat nilai keagamaan di dalam diri mereka, para ibu bapa atau penjaga akan menyemaikan sifat kasih sayang kepada anak-anak mereka tanpa mengambil kira faktor sama ada anak tersebut adalah anak wanita ataupun tidak. Hal ini demikian kerana kanak-kanak ini tidak bersalah dan tidak sewajarnya didera kerana mereka tidak meminta untuk dilahirkan sedemikian rupa. Selain itu, dengan adanya ilmu keibubapaan dan keagamaan, ibu bapa dan penjaga juga boleh mengawal emosi secara baik dengan tidak melepaskan emosi amarah mereka kepada anak-anak. Mereka yang mempunyai sifat keibubapaan tidak akan mengambil kesempatan ke atas ketidakupayaan anak-anak mereka. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM juga yang merupakan agen sosial
perlulah memperkasakan undang-undang bagi mengenakan hukuman yang setimpal terhadap bersalah kes penderaan kanak-kanak selaras dengan peruntukan yang terkandung dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Bersalah akan dikenakan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Hakikatnya, setiap kanak-kanak ini merupakan aset penting buat negara dalam menentukan corak pembangunan masyarakat madani pada masa hadapan. Mereka ini wajar diberikan perlindungan dan pemeliharaan di samping kasih sayang dan perhatian yang menjadi tunjang utama dalam sesebuah institusi keluarga sejak berusia 1 tahun. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan dan bersinergi dalam mengelakkan angka kes penderaan kanak-kanak ini daripada terus meningkat, kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi.